Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin. Ini pakar perang saraf ni. Perang saraf ke ni? Sekarang ni. Kita pusat pengajian perang saraf. Ini macam-macam perang dah ni, bro. Dah sekarang ni bawang Rangers ke apa dulu ni, mana satu tu doktor? Ini dia macam-macam lah, kita level lah macam-macam. Malaysia ni dia makin hebat ataupun makin hebat kita punya jangkaan. Is it real threat yang tadi kalau tanya dengan Cik Fatria tadi dia kata is ever possible. Saya tahu kerana itu mindset seorang incident responder, kerana dia merupakan mungkin salah seorang yang perlu respon kalau berlaku ancaman. Jadi kalau bertanya dengan orang yang berada sebagai practitioner, dia akan kata kita harus sentiasa bersiap sedia sama ada ancaman tu real atau tidak. Cuma bila bercakap dengan akademik ni, nada saya lain sikit. Kerana saya lihat ancaman yang gambarannya konon mungkin boleh datang daripada Israel itu bukanlah suatu kenyataan rasmi daripada kepimpinan Israel. Tetapi kita respon seolah-olah macam itu suatu ancaman yang rasmi. What do you make out of this sebagai seorang akademik dalam konteks perang saraf ini, dia dari pusat pengajian perang saraf ni, Dr. Nirwandi? Initial respon, silakan. Okay. Dia kalau kita tengok kan apa yang berlaku dalam sekejap. Kita tak dengar suara, doktor. Tak Kenapa dengar, saya tak dengar suara? Sebentar. Dengar? Cuba doktor bercakap. Dengar? Hello? Okey, boleh dengar. Okey, boleh. Silakan. Okey, kalau kita lihat dalam apa yang berlaku sekarang ni, kita kena lihat kalau kita bincang dalam konteks akademik. Tadi saya ingat dari segi practitionernya, saya ingat saudara Fazril tadi beri banyak penerangan, tips-tips dan cara-cara. Kalau kita lihat daripada konteks penerangan, sebenarnya kita kena faham cyber security ni ataupun cyber strategy ataupun cyber attack ataupun cyber warfare ni bukan satu benda yang baru dalam istilah peperangan asimetri, iaitu peperangan yang tidak tahu keupayaan atau kemampuan musuh. Jadi kalau kita mengkaji dalam konteks konflik Palestin dan Israel, saya suka letakkan Palestin depan baru Israel kan. Kalau kita mengkaji dalam konteks Palestin Israel, kita kena faham bahawa Israel ini walaupun dia merupakan satu musuh yang nyata dalam konteks peperangan di antara Palestin dan Israel yang berlaku pada ini, dia adalah Israel adalah sebuah negara yang mempunyai keupayaan cyber warfare yang tinggi. Itu hakikat. But how do we know? Kita selalu menyebut itu, but how do we know? How do we know that they are better than us? Dalam konteks keupayaan, Israel adalah antara 7 buah negara ataupun antara negara-negara elit yang mempunyai satellite recognition-nya sendiri, mana satellite perisikannya sendiri, yang mampu untuk mendapatkan data, mampu untuk melakukan pelbagai elemen-elemen perisikan seperti image intelligence, signal intelligence dan signature intelligence, iaitu membuat satu pergerakan ataupun pemantauan dan pengukuran keupayaan lawan. Dan salah satu satellite yang paling advance adalah panggil OFAC 16 kan. So OFAC 16 ni dilancarkan lebih kurang dalam pertengahan tahun lepas. Salah satu satelit yang advance yang ada juga di kalangan negara-negara tertentu. Jadi dia juga, Israel juga pernah mempunyai satu history menerima serangan daripada China, daripada Iran. Tetapi mereka juga mempunyai satu perkara yang dibincangkan dalam konteks akademik perisikan daripada jurnal ataupun daripada segi isu-isu keselamatan negara dalam cyber warfare. Mereka juga antara sebuah negara yang diiktiraf telah berjaya melumpuhkan sistem perisian nuklear Iran lebih kurang tak sampai 10 tahun ke belakang. Mereka melancarkan Starknet worm virus. So Starknet ni adalah telah diiktiraf sebagai salah sebuah digital weapon yang paling berupaya telah melakukan satu elemen. Dan sudah tentunya mereka mempunyai elemen-elemen seperti mereka punya jabatan tertentu, NISA, Tehila, dan salah sebuah unit yang boleh dikatakan menjadi perbualan dalam cyber warfare capability atau cyber attack. Kita bukan memuji keupayaan Israel, tapi kita bercakap tentang realiti keupayaan Israel sebelum kita bercakap tentang realiti keupayaan negara kita. Sebuah unit yang dibangunkan di bawah Israel Defense Force dipanggil sebagai unit 8200, 8200 kan. So unit ni adalah unit yang berupaya untuk mengesan, menjalankan aktiviti-aktiviti pertahanan dan aktiviti secara ofensif. Itu dari segi keupayaan asas ataupun keupayaan Israel dari segi satelitnya, dari segi keupayaan yang telah diiktiraf apabila Israel telah berjaya melancarkan Starknet di Iran dan pelbagai operasi-operasi yang mungkin diberitahu dan tidak diberitahu, dan juga keupayaan unit 8200 dia di bawah NISA dan Tehila dan di bawah Israel Defense Force.
Jadi ini adalah sejajar dengan semua negara. Kita pun punya keupayaan cyber security kita sendiri. Sebab cyber warfare ni, cyber attack ni telah diiktiraf sebagai top 10 threat dalam elemen ancaman global pada hari ini. Dan Global Risk Report telah menggariskan top 10 threat dalam elemen mana-mana keselamatan negara sebagai penganalisa keselamatan dan politik saya dia melihat bahawa ini juga salah satu top 10 threats daripada berdasarkan Global Risk Report ataupun Global National Threats report daripada 2020. So top 10 threat itu. Jadi ini untuk memberikan asas bahawa cyber security attack, cyber security threat ataupun cyber security warning adalah benda yang benar dan berupaya dan boleh dilakukan. Tapi ia juga bukan merupakan satu perkara yang mengapa kita perlu panik dan perlu kita rasakan kita di pihak yang harus menerima ancaman yang besar. Okey. Realiti kita pula, tadi doktor kata itu soal realiti Israel. Realiti kita. Kita suluh pula ke dalam secara introspeksi, doktor. Alright, cantik Tapi yang bestnya kita yang Bawah menariknya Rangers pada Bawah Rangers kita menang. kita apabila yang berlaku yang satu perkara yang menjadi perhatian saya pun agak teruja sebenarnya untuk mengatakan benda ni dan pada masa sama juga kita juga berasa cautious. Maksudnya kita perlu berhati-hati juga. Kerana apabila top 10 threat tu adalah cyber attacks dan kita cakap tentang cyber asymmetrical warfare, peperangan asymmetrical yang tidak sama hala tuju atau tidak boleh dikesan keupayaan musuh sebab kita berada dalam ruang digital. Hacker Malaysia telah melancarkan satu bentuk operasi dalam kalangan mereka yang saya pun tak kenal mereka ni kan. Tapi operasi ni dipanggil Ops Bedil. Dan Ops Bedil ni terdiri daripada 3 kumpulan utama. Satu adalah Dragon Force. Satu adalah NN Ghost dan Relax Crew. Saya bukan nak memberi pengiktirafan kepada mereka. Tetapi apa yang berlaku, mereka ni juga telah menjadi perbualan dalam isu cyber attack dan cyber warfare. Tak lama lagi nama mereka pun akan keluar dalam jurnal, reference case dan sebagainya kan. Dan Ops Bedil ni telah berjaya memberikan satu kejutan dan menaikkan nama Malaysia dalam satu elemen peperangan cyber warfare, peperangan asymmetrical cyber warfare. Dan mereka telah dikatakan berjaya untuk menggodam, mereka telah dikatakan berjaya untuk melakukan satu elemen-elemen serangan hendap dalam bentuk cyber attack terhadap Israel. Jadi ini yang datang respon ni adalah disebabkan daripada kebanyakan daripada sebab tular kita punya Koyak Israel. Koyak Israel sampai koyak tu dia dah jadi kata kamus global. Itu saya tak pastilah kan. Kita Urban Dictionary masuklah. Digital dictionary baru kan untuk cyber. Untuk media sosial. Tapi dari segi perbincangannya, inilah hakikat apabila Ops Bedil. Saya bukan nak memberi pengetahuan kepada mereka tetapi untuk menunjukkan bahawa sebenarnya dalam retaliation ataupun dalam menunjukkan kita punya ataupun rakyat global khususnya masyarakat Islam dan masyarakat Malaysia untuk menunjukkan sifat menentang kekejaman dan ataupun terorisme yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Gaza yang saya rasa yang paling teruk lepas 2014 ini adalah salah satu cara di mana rakyat Malaysia ataupun cyber trooper Malaysia, sama ada perkara itu betul atau tidak, saya tidak boleh komen daripada segi legality, daripada segi ethics, tetapi inilah salah satu retaliation yang telah dilakukan oleh rakyat Malaysia melalui sentimen Israel koyak, melalui sentimen hashtag berpagar Israel terorisme yang jadi trending dan juga melalui Ops Bedil yang telah dikatakan mendapat pengiktirafan. Dan retaliation daripada Israel itulah yang membuatkan ancaman-ancaman yang mengatakan mereka akan beroperasi untuk menentang semua affiliation Hamas, sympathizer Hamas dari seluruh negara termasuk yang disebut sebagai negara Malaysia. Tetapi ancaman itu bukan ancaman berbentuk government of Malaysia tapi lebih pada ancaman sympathizer ataupun mereka yang menyokong pergerakan Hamas yang dianggap Israel sebagai boleh mendatangkan kemudaratan pada mereka. Tapi tentu retaliation tu wujud pada asasnya atas kekejaman mereka. Jadi ini satu perkara yang saya rasa menjadi satu topik hangat dalam cyber security, bukan saja dalam negara kita tapi dalam pesada perbincangan asymmetrical warfare cyber seluruh dunia sebenarnya. Kalau kita nak melihat tadi apabila doktor mengatakan beberapa kali doktor cuba untuk normalizekan istilah tu, saya bukan nak mengangkat, saya bukan nak mengiktiraf, nampak ada usaha untuk tidak acknowledge secara rasmi tetapi indirectly mereka doktor menggambarkan telah berjaya. Kalau kita nak mengukur berjaya itu, manifestasinya apa? Apa yang telah mereka gagalkan, apa yang mereka telah jahanamkan
pada peringkat kepada pihak Israel itu, yang kita boleh mengatakan inilah kejayaan, kalau tidak pun kejayaan moral. Kerana mulanya saya menganggap bahawa koyak Israel ni kalaupun sudah masuk dalam Urban Dictionary adalah kemenangan moral, sehinggalah saya melihat bila mana anak kecil di Palestin itu juga menerima realiti bahawa koyak Israel bererti kejayaan advokasi jelas. Pada saya advokasi jelas. Tetapi kalau kita kata peperangan asimetri ini, apakah damage yang telah dibawa oleh cyber warfare, cyber warrior kita ni dalam konteks damages kepada pihak musuh kalau kita menganggap Israel itu musuh? Bagaimana kita nak gauge bahawa ini kejayaan ataukah ini semata-mata merupakan kejayaan moral sahaja, tidak ada damage yang sebenarnya berlaku? Secara akademiknya, macam mana kita nak menilai? Kalau kita nak ukur secara tangible, kenyataan ataupun secara fizikal, agak sukar untuk kita mengukur kejayaan. Tetapi kejayaan itu ukur daripada pengiktirafan ataupun retaliation ataupun tindak balas yang diberikan oleh IDF apabila mereka mula melakukan tindak balas dan melakukan statement balas berdasarkan kehadap kumpulan-kumpulan yang disyaki telah berjaya untuk mengakses ataupun berjaya sedikit sebanyak mendatangkan pencerobohan asas terhadap sistem digital ataupun cyber web ataupun web-web tertentu pihak Israel. Dan ini bukan perkara yang biasa berlaku dalam bentuk cyber attacks, dalam bentuk ransomware, dan bukan pertama kali Israel menerima perkara itu dan bukan pertama kali kita menerima threat seperti itu. Jadi pengukuran itu, damage itu hanya boleh dilihat daripada tahap kejayaan untuk merosakkan sistem ataupun mengganggu gugat sistem. Tapi kejayaan asasnya dari segi tangible-nya adalah bila pengiktirafan itu bermaksud berlaku kebocoran, berlaku satu bentuk penggodaman, berlaku satu bentuk pencerobohan, tetapi tahap pencerobohan itu tidak boleh kita ukur secara tangible, secara nyata, melainkan kalau dikeluarkan report rasmi daripada pihak Israel untuk mengatakan tahap pencerobohan tertentu, berapa banyak laman web telah digodam dan diakses, baru ia akan berbentuk satu bentuk fizikal. Tetapi ia menjadi satu bentuk kejayaan apabila Israel melakukan statement balas, melakukan maklum balas dan melakukan ancaman balas kepada simpatizer yang pro Hamas akibat daripada kekejaman mereka, asasnya kekejaman mereka, sebab kita nak kena bentuk pemahaman asas tu. Segalanya mempunyai pada asas kekejaman Israel. Jadi inilah bentuk tindak balas, dan tindak balas respon itu adalah satu bentuk pengiktirafan secara tidak langsung bahawa wujudnya satu bentuk ancaman yang sedikit sebanyak telah mengganggu gugat sistem pertahanan cyber mereka dan memberikan satu bentuk ancaman ataupun satu bentuk perkara, tetapi dari segi tangible agak sukar kita nak ukur, melainkan mereka mengeluarkan report rasmi. Okey, kita tunggu. Sebab kalau ada report rasmi itu, tentulah Pusat Pengajian Perang Saraf akan ada reportnya. Jadi kita kena interview semula lah nanti Dr. Nirwandi. Cuma tadi apabila Dr. Nirwandi menyebutkan soal IDF, menariknya kerana di dalam polemik soal cyber security dan juga cyber threat ini, selalu saja yang diserang dan yang memberikan maklum balas balik adalah IDF. Secara from your professional point of view, who do you think this IDF is? Saya bila melihat beberapa komen how they revert back, cara IDF itu menjawab balik dan juga dalam platform mereka, sesekali saya lihat seperti terkeluar daripada decorum sebagai sebuah platform rasmi. Saya terfikirkan apakah tidak mungkin IDF yang kita duk hentam, yang kita duk rujuk ini sebenarnya hanyalah sebuah decoy yang entah-entah bukan Israel pun. Apakah itu IDF merupakan akaun yang legit menggambarkan authority di sebalik tabirnya adalah Israel, ataupun ia semata-mata merupakan satu, kita tak tahu, saya tak tahu. Saya mohon pandangan, kerana kelihatan ada komen mereka tu di forumnya kata takkanlah sebuah agensi rasmi ataupun akaun rasmi menjawab serangan Saitro sebegitu rupa. Saya terasa seperti di forumnya terkeluar. Jadi kalau berdasarkan hanya soal serangan kita kepada akaun IDF, kalau IDF itu hanyalah merupakan satu decoy, maka pada umumnya ia mungkin hanyalah gurauan saja. Saya tak pasti. Mohon Dr. Nirwandi komen. Yang apa yang berlaku pada peperangan Gaza, Israel dan Gaza ataupun Israel dengan Palestin pada kali ini agak menarik dalam konteks itu dibincang, kerana pada kali ini jumlah roket yang ditembak oleh militan ataupun kita katakan besar. Kita tidak boleh katakan sebagai militan, sebagai pejuang-pejuang Hamas untuk dalam isu mereka ditindas selama 73 tahun dan memberikan tindak balas kepada Israel adalah amat besar, dan jumlahnya jumlah yang terbanyak dalam sejarah peperangan di antara Israel dan Gaza dan Palestin. Israel terkejut.
Israel terkejut. Dan Israel terkejut kerana kebocoran Iron Dome Iron Dome Ha. gagal dan kebocoran itu berlaku. Jadi apabila ini Betul. berlaku, ia menimbulkan juga satu bentuk perkara yang mengejutkan perisikan dan sudah tentu national security daripada pihak Israel. Dan lebih memburukkan keadaan apabila kecenderungan media sosial itu yang selama ini dikesuai mereka. Sebab kena ingat Israel ini juga ada pasukan khas dalam bentuk gerak saraf, diplomasi awam, propaganda untuk menghalalkan perbuatan mereka, dan mereka mempunyai pasukan atau unit yang bergerak dalam untuk memberikan satu image yang baik dalam media sosial kepada perbuatan mereka, terutamanya pada golongan-golongan antisemitism yang menghentam ataupun yang cuba melakukan sesuatu perkara negatif image dari Israel. Dan apabila rakyat Malaysia bergabung dan pengguna media sosial, tidak kira sama ada hacker ataupun pengguna-pengguna biasa macam kita, malahan saya sendiri juga memberikan pandangan ataupun komen untuk mengecam Israel. Inilah satu perkara yang kita boleh lakukan secara bersama, dan ini memberikan satu bentuk kecenderungan baru dalam media sosial dan akhirnya telah mewujudkan satu global fenomena yang amat kuat, amat besar. Kerana ramai juga terkejut kerana kebersamaan ini, dan kita memang diiktiraf kalau dalam dunia ni kita ranking lebih kurang top 10 pengguna media sosial tegar sebenarnya kan. So bangun tidur swipe, nak tidur swipe kan. Top 2, Jadi top 2. jadi sebenarnya kita telah menggunakan kita punya ketegaran itu akhirnya kan nampak fungsi ketegaran daripada bermain politik Jadi ditukar kejap. Jadi ini merupakan juga satu fenomena baru sebenarnya, menunjukkan bagaimana rakyat Malaysia telah menunjukkan mereka dengan ketegaran mereka, dengan kecenderungan media sosial, dengan akaun-akaun yang telah dimiliki. Mereka telah berjaya membentuk satu bentuk fenomena baru. Dan baru-baru ni kita lihat kecenderungan baru, ada reverse psychology pula yang dimulakan oleh golongan tertentu. Visit Israel. Bila keluar tekan visit tu, dia keluar pula gambar-gambar pembunuhan, kekejaman Israel. Jadi idea-idea seperti ni, perang saraf yang berlaku secara naturalisasi ataupun secara buat propaganda organik yang saya tulis sebagai propaganda putih ataupun secara organik term yang saya point ni. Jadi ini berlaku, jadi ini memberikan satu kejutan kepada pihak Israel. Jadi atas dasar inilah Israel yang terkenal dengan satu elemen perang saraf, mereka juga sering menggunakan konsep deterrence, konsep pencegahan dengan menimbulkan ketakutan, kegentaran pada musuh. Jadi ini adalah satu asas-asas di mana mereka mula menggunakan saluran-saluran seperti itu untuk melancarkan gerakan serang balas, gerak saraf balas untuk memberikan ketakutan dan kegentaran kepada pengguna media sosial supaya berlebih berhati-hati. Dan sudah tentu mereka mempunyai sejarah 2018, kita yang masih ingat apa yang berlaku dalam satu peristiwa dikatakan imam yang terbabit dalam pergerakan Hamas yang berlaku dalam negara kita. Dan bukan perkara seperti ini walaupun tidak dapat dibuktikan secara nyata, tetapi terdapat spekulasi dari segi perisikan ketika mereka terbabit secara langsung. Jadi inilah bentuk-bentuk deterrence yang digunakan. Dan upayaan deterrence ini juga harus ditranslasikan dalam bentuk upaya nyata. Jadi ini yang masuk tadi macam Cik Fazil kata, phishing tu memang boleh berlaku. Jadi sekurang-kurangnya rakyat Malaysia ni dia kena ada asas kan. Saya menulis dalam sinar harian baru ni pun kena ada asas. Macam two steps authentications dalam WhatsApp, kena ada satu bentuk perlindungan kendiri. Di samping itu kita punya NACSA, National Cyber Security Agency di bawah MKN. Kita ada punya grup NACSA yang ada cyber drill setiap tahun. Dan mereka ni telah berjaya menunjukkan keupayaan untuk menghalang satu bentuk threat yang saya tanya pada penghujung dengan Fazil tadi, satu bentuk threat yang berbentuk skala besar. Sebab kita berjaya untuk mengekang selama ini. Banyak yang berlaku ni adalah defacement, denial of service, dia masuk, dia bawa kita pada web lain. Jadi kita kena faham, jangan buka web pihak ketiga, buka web secara langsung. Kena berhati-hati dengan data macam ransomware yang merupakan satu trend penggodaman data. Dan salah satu elemen seperti jammers, anti-jamming systems, satu threat baru dalam cyber security. Jadi banyak sebenarnya cara-cara attack itu boleh berlaku. Jadi menjawab pada tadi penggunaan rasmi state actor ni, dan saya tidak terkejut, malah berkemungkinan besar ia adalah satu bentuk state actor yang secara langsung memberikan konsep deterrence seperti mana yang berlaku apabila kita melakukan deportasi untuk arrangement kepada perbincangan oleh Mahkamah Antarabangsa terhadap seorang rakyat North Korea baru-baru ni. Itulah bentuk threat daripada state actor, bukan daripada non-state actor. Tetapi bentuk-bentuk attack yang akan datang, ancaman akan datang ni mungkin boleh datang daripada state actor, aktor negara ataupun aktor bukan negara ataupun non-state actor. So dia akan boleh jadi banyak, mungkin akan berlaku proxy attack
yang saya rasa pihak keselamatan dan perisikan negara sentiasa bersiap sedia. Inilah mengakibatkan ATM, malahan PDRM, KDN dan kita rasa NACSA juga melakukan siap siaga dalam elemen seperti ini. Jadi ini adalah rasa satu benda fenomena cyber attack yang kita rasa dalam satu konteks menunjukkan kejayaan rakyat Malaysia, kebersamaan umat Islam, dan inilah isu kemanusiaan, bukan isu berhubung dengan umat Islam saja. Dan pengiktirafan secara langsung ni menunjukkan satu bentuk kejayaan, tapi dalam masa sama satu bentuk perlindungan ke diri, dan kita juga harus bersiap sedia dengan kena mengukur kemampuan musuh adalah juga satu bentuk aspek keselamatan negara. Ya, Doktor, soalan terakhir saya mungkin tidak secara langsungnya berkait tentang perang saraf dan juga cyber security, tetapi banyak polemik dan perbincangan kami di Dialektika juga, bahkan di tempat-tempat lain, yang cuba melihat realiti insiden episod yang ini. Episod, kita guna istilah episod kerana apa yang kita bincangkan ini berulang-ulang. Sebenarnya aggression terhadap Palestin itu berlaku hampir setiap kali Ramadan. Tetapi dia ada musim dia. 2-3 tahun sekali dia akan memuncak, dia akan turun. Sehingga kan insiden yang kali ini ada gambarannya mungkin akan membentuk another round of intifada. Maknanya belum sampai peringkat intifadah lagi. Tetapi dia mungkin boleh membawa ke arah situ. Saya lihat ramai juga yang tenanti-nanti, okay, what is the next step by Hamas? Bagaimana nak counter attack balik pengeboman yang dilakukan oleh Israel? My point is this. Kita tahu bahawa semalam juga ada perbincangannya, Israel dia ada blueprint dan dia ada plan A, B, C. Kalau berlaku B, dia boleh pergi ke C, dia boleh pergi pada D. Dan kita menganggap bahawa apa yang berlaku di Israel untuk episod yang kali ini, ada pelbagai angle, ada pelbagai sebab. Antaranya adalah kerana populariti Netanyahu juga semakin merudum. Antaranya juga adalah untuk menggagalkan agenda Biden, kerana Biden ni menyatakan bahawa dia nak membuat satu perjanjian baru yang katanya lebih adil. Kerana kita tahu Trump tu dah terlalu pro-Israel sampai nak mengalihkan Jerusalem tu sebagai capital city. Jadi usaha Biden ni nak digagalkan sehingga Biden terpaksa menyebut ya, Israel ada hak untuk self-defense. Dan ada banyak sebab lain. Dan kita tahu bahkan Sheikh Jarrah ini, selepas Sheikh Jarrah ni, 2-3 tahun lagi dia dah merencanakan bila tarikhnya, nak tunggu 27 Ramadan tahun bila pula untuk kampung sebelah Sheikh Jarrah itu. Dan di dalam setiap insiden, Israel sebenarnya dia gain ground. Dia sentiasa maju setapak. Dan yang semakin menghilang, semakin lenyap dia adalah Palestin, Islam dan Arab di tanah Palestin itu sendiri. Termasuk juga insiden yang ini. Saya punya bacaan, kalau misnomer benda ni berlaku seperti ini dan kita hanya melontarkan perasaan ini dalam konteks media sosial, apabila media sudah tidak lagi bercerita tentang Palestin dan mula menyorot semula Myanmar, kita kena ingat Myanmar tengah lega ni sebab media tak cerita pasal kekejaman mereka. Uyghur pun Cina tak cerita. Semua cerita tentang Palestin ni. Media punya spotlight sudah beralih. Apabila kita kembali beralih kepada tempat lain dan bila media antarabangsa sudah mula tidak membicarakan, bahkan Hamas juga mungkin sudah kehabisan peluru, yang pastinya Sheikh Jarrah itu sudah masuk di dalam lingkungan Palestin and they win another round of aggression yang sudah direncanakan berdikit-dikit tapi pasti. Dan saya selalu tanyakan kepada ramai, how is this different daripada episod-episod yang pernah berlaku sebelum ini? Ada yang mengatakan bahawa momentum antarabangsa semakin banyak. Malam tadi juga Timbalan Menteri Luar Negeri juga menyatakan bahawa sekurang-kurangnya advocacy semakin meluas. Ia mula dilihat sebagai advocacy, sebagai humanitarian, bukan lagi soal Islam melawan Yahudi, bukan Islam melawan Zionis. Apa bacaan doktor? Apakah nanti selepas 2 bulan bila lega semua ini, bila kita sudah ada lagu baru menggantikan lagu Syabra Syatila dan kita sudah bersorak-sorai cerita puisi dentam-dentum, hakikatnya Sheikh Jarrah masih hilang. Apa bezanya kalau ada perbezaan episod yang ini daripada episod-episod sebelumnya? Kalau kita lihat benda di persejarah, kita sedia maklum apa yang diperkatakan itu adalah satu bentuk realiti dan akhirnya perkara ini akan senyap. 2014 serangan yang teruk, 2005 Israel keluar daripada Gaza akibat tekanan, akhirnya Gaza itu dibentuk sebagai satu enclave, gua moden, sempadan moden, rakyat terperangkap dan hanya satu akses adalah daripada Rafah di Egypt. Dan ini adalah satu bentuk perkara yang berlaku berulang kali dan pada kali ini juga adalah satu bentuk proses peperangan biasa, conventional war sebenarnya. Di mana asas satu teknik peperangan seperti mana yang berlaku di Myanmar, yang berlaku tak atas penindasan dan Rohingya adalah satu bentuk elimination.
untuk menentang ataupun menghapuskan musuh-musuh tegar pada masa dan ketika waktu itu, supaya apabila satu cycle lagi berlaku, maka musuh yang berkecenderungan itu juga dihapuskan untuk mengekalkan satu bentuk age, satu bentuk superiority ataupun satu bentuk kelebihan terhadap kepada musuh. Jadi pada kali ini kita lihat pada penghujung attack Israel pada ini, kita lihat dia lebih menyasarkan kepada individu, eliminations of individu target. Jadi dia pergi serang rumah DJ, serang rumah top commander, serang pada bangunan-bangunan tertentu, lebih kepada menyasarkan kepada pejuang-pejuang secara individu ataupun kepada target constitution yang group tertentu target. Berbanding pada sebelum ni lebih menyasarkan kepada benda-benda yang perbesar. Jadi ini kesempatan sebenarnya diambil oleh Israel, salah satu bentuk dari segi aspek pertahanan mereka yang dilakukan secara berterusan. Dan akhirnya balik pada fungsi dan tanggungjawab negara Islam. Kita lihat bagaimana kalau kita nak melalui United Nations, saya rasa tidak perlu kita sembang kat sini. Kita tahu dalam aspek konteks itu ada US yang akan veto kepada Israel dalam apa jua keadaan, dan saya rasa 46 kali. 46 kali Jadi masa saya buat PhD saya baru 34 kali. Dah 46 hari ni 46. Dan 46. Dan kalau ramai nak tahu, besok pun saya akan bercakap ini dari peringkat UiTM. Kalau ramai nak tahu sebenarnya apa yang berlaku sokongan US dan Israel ni sebenarnya agak unik. Unik kenapa? Ia diputuskan dalam satu undang-undang khas yang telah diputuskan dalam Kongres, di mana undang-undang khas itu ditandatangani oleh Obama pada 2012 menyatakan secara spesifik keperluan US menyokong Israel. Jadi sebenarnya tidak ada jalan keluar dah daripada segi resolusi daripada bangsa-bangsa bersatu. Jadi apa yang boleh dilakukan pada kali ini adalah struktur baru dunia Islam. Kerana kita lihat OIC tidak ada struktur yang sama seperti United Nations, bangsa-bangsa bersatu. NATO mempunyai struktur yang hampir sama. Dan NATO juga sebuah pertubuhan yang dibangunkan untuk melindungi keselamatan, pertahanan dan keselamatan ekonomi negara-negara Eropah. Dan OIC tidak punya struktur yang sama. Tambahan pula ASEAN. Jadi sudah tiba masanya struktur-struktur itu dibentuk untuk memberikan tekanan berterusan, kerana kita mengharapkan bangsa-bangsa bersatu memang kita tidak boleh, apa tidak berlaku. Doktor, dan menariknya adalah pasukan pengaman negara Islam sendiri. Sekurang-kurangnya 3 negara yang sudah buat phone call ni, Malaysia, Indonesia, Brunei, Turki, 4. What does it take for us to initiate pasukan pengaman kita hantar? Inilah kita memerlukan satu leader baru dalam OSC, mereka yang boleh berpandangan secara lebih struktur dan strategik, membuka satu struktur baru, mungkin struktur yang bersifat Security Council seperti mana yang ada dalam NATO dan bangsa-bangsa bersatu. Jadi kita tahu dalam Security Council ada 5 kuasa besar. Dalam NATO, mereka juga pernah melancarkan satu bentuk response team, activation orders, menyerang Kosovo pada zaman Milosevic apabila PBB tidak mahu campur tangan atas dasar kepentingan Eropah. Dan mungkin pada masa samanya, ia mungkin akan menimbulkan ketegangan dalam perdebatan dalam perbahasan keselamatan dunia. Tetapi kecenderungan dan kemampuan negara Islam untuk membentuk struktur itu dengan kerjasama Turki, Rusia dan China, mungkin sudah tiba masanya. Walaupun kita mempunyai hubungan diplomasi yang baik dengan Amerika Syarikat dan kita juga mengiktiraf pada diplomasi sebagai satu cara proses untuk menyelesaikan permasalahan konflik. Tetapi inilah selalu bentuk deterrence baru daripada negara kuasa-kuasa Islam menggunakan kuasa-kuasa besar dunia selain daripada mereka, terutamanya Russia dan China. Dan saya rasa inilah masanya kalau betul menteri luar kita nak lakukan sesuatu, kalau betul dunia Islam nak lakukan sesuatu, ia harus melakukan selalu teknikal dan struktur baru yang memerlukan keberanian pemimpin baru untuk mengeluarkan idea dan cara baru. Kalau tidak, ia akan jadi macam mana yang kita bincang. Sama, betul. Tak ada beza. Retaliations, tidak ada beza. Ya, kita nak mengharapkan dunia Arab pun tak boleh. Jadi nampaknya macam bukan dunia Arab lah yang datang membantu, dan kita bukan bercakap soal tentera untuk menyerang, tetapi pasukan pengaman yang kita hantar ke merata, ke Bosnia, ke segala macam tempat ini. Saya melihat itu suatu possibility yang cerah. Cumanya dalam konteks Malaysia ini, itu tidak dibicarakan di peringkat policy making. Itu tidak keluar dari mulut Perdana Menteri baik, tidak juga keluar daripada mulut Menteri Pertahanan ataupun Menteri Dalam Negeri. Tidaklah, Menteri Pertahanan dah barangkali. Mengapa agaknya dari bacaan politik, Doktor? Sebab saya tidak melihat idea itu terlalu apa nak sebut terlalu pelik, kerana kita sentiasa saja menyertai pasukan keselamatan. Beberapa kali kita mendabik dada, kita merupakan jawatan kuasa keselamatan PBB. Dan jika seperti yang Doktor sebut, untuk tujuan Kosovo boleh dibentuk secara independent of PBB,
Mengapa tidak kita segerakan itu? Mengapa itu tidak keluar daripada mulut pimpinan politik kita semasa ini? Kerana ia bahkan boleh memberikan political mileage yang besar. Apakah kerana kita rakyat tidak cukup menuntut ini? Apa pandangan doktor? Saya janji tadi soalan terakhir, tapi sebab doktor provoke saya keluar soalan tambahan. Saya rasa umat Islam tak apa, kita boleh continue provoke kan. Tapi apa yang menarik daripada statement atau kenyataan itu adalah apabila kita terikat dengan satu hegemoni ataupun satu peradaban ketamadunan yang dicipta oleh bangsa-bangsa bersatu. Dan sudah tentu dalam United Nations Charter terdapat akta-akta seperti akta dalam perkara Charter 2 24 mengatakan bahawa sovereignty, kedaulatan negara itu adalah hak sesebuah negara dan tidak boleh campur tangan. Dan apabila kita nak menghantar pasukan pengaman dan melakukan intervensi, kita kena ikut perkara Chapter 7, perkara tertentu, artikel 41, 42 dan Act of Defence 51. Tetapi dari segi teknikal yang kita terikat dengan satu resolusi yang harus dikhususkan oleh bangsa-bangsa bersatu, termasuk bagi menghantar tentera pengaman, termasuk bagi menghantar satu elemen-elemen berhubung misi-misi kemanusiaan. Jadi atas dasar itulah sebenarnya satu fungsi baru, satu bentuk channel baru secara teknikalnya perlu dibentuk oleh kuasa-kuasa Islam, negara-negara Islam. Struktur yang boleh digunakan pakai bawah OIC, struktur yang digunakan pakai oleh negara-negara sekutu seperti Turki, Rusia dan China, yang mempunyai satu agreement untuk menghantar satu bentuk alternatif yang boleh dimajukan sebagai satu tekanan diplomasi berterusan dan memberikan satu alternatif bagaimana untuk itu. Sudah tentu ini macam melanggar arus melawan satu hegemoni atau melawan satu ketamadunan yang baru. Kerana doktor menyebutkan tadi sewaktu urusan untuk mengerjakan Milosevic ia dilakukan sedemikian. Bererti tentulah ada loophole, tentulah ada lorongannya, tentulah ada kaedahnya. Jadi kalau ia boleh dilakukan, soalan saya mungkin sepatutnya saya tanya terus kepada Perdana Menteri dan Menteri yang terbabit lah. Mengapa kita tidak mengusahakan itu sekarang ini sementara sudah ada teleconversation antara tiga negara ni sekurang-kurangnya, Indonesia, Malaysia, Brunei dan juga dengan Turki yang sangat committed sekurang-kurangnya 4 negara ni. Apalah diharap kepada negara Arab? Mungkin ini solusinya dan kita gerakkan bersama China dan Rusia. Saya tertanya-tanya, saya tahu soalan ni bukanlah kepada doktor sebenarnya. Saya tertanya-tanya mengapa kalau ini satu solusi yang jelas, pernah dilakukan, tapi mengapa pemimpin kita hari ini tidak menggunakan solusi ini? Itu yang saya tertanya-tanya lah. Mungkin doktor ada pandangan balas. Dari segi teknikal, sesebuah negara boleh melakukan serangan balas ataupun melakukan tindak balas apabila negara mereka dicerobohi ataupun mereka mempunyai satu ancaman di bawah perkara 51 United Nations. Tetapi dalam konteks seperti ini, kita punya platform OIC itu yang perlu digunakan. Sama ada platform OIC itu digunakan sepenuhnya ataupun satu platform baru yang dibentuk hopeless. Jadi inilah satu struktur untuk membentuk satu keupayaan teknikal dan keupayaan perundangan dalam skala lebih besar. Kerana sebagai sebuah negara, contohnya Malaysia, kita tidak boleh melakukan intervensi terhadap negara Israel secara persendirian. Tentu ia akan mengundang pertikaian dan mengundang tindak balas ketenteraan. Tapi sekiranya dilakukan secara kolektif, idea ini dibawa pada peringkat lebih besar, OIC, peringkat-peringkat kuasa-kuasa besar dunia untuk dibincangkan satu bentuk perundangan baru, satu bentuk technical structure baru untuk menghantar ataupun campur tangan dalam unsur-unsur yang mengakibatkan isu-isu kemanusiaan, ketenteraan melampau ataupun penindasan terhadap sebuah negara-negara tertentu. Sebab kalau United Nations, Palestin pun tidak wujud. Walaupun mereka telah diiktiraf oleh banyak negara pada tahun deklarasi independen mereka pada 1946, tapi tidak diiktiraf oleh United Nations hingga hari ini. Cuma berapa negara yang diiktiraf. Jadi inilah saya rasa punca kuasa itu harus terbit daripada pemimpin-pemimpin negara Islam. Dan Malaysia, kita mempunyai seharusnya pemimpin yang perlu bersuara terhadap perkara ini. Dan saya nampak dari segi teknikalnya, inilah antara salah satu cara-cara baru untuk menukar satu bentuk proses pengiktirafan kedaulatan secara teknikal. Kalau kita nak kupas bagaimana, segala benda boleh dilakukan sebenarnya dalam dunia. Ini projek besar. Ini projek besar dialektika dengan doktor. Projek mega kita untuk it's your turf, it's your expertise. Nanti nak minta doktor datang balik, kita panggil lagi beberapa guru yang lain kerana it sounds plausible, tahu is a tall order, satu benda yang besar juga untuk dilakukan. Cumanya saya tidak melihat lagi polemik itu di mana-mana. Apatah lagi doktor katakan dari segi technicality itu berarti pernah dilakukan dan boleh dilakukan kalau ada kesungguhan. Tetapi tidak terbit dari, saya sebutkan tadi, tidak terbit daripada mulut pimpinan kita. Itu saya tertanya-tanya mengapa. Kerana kalau maksud saya, kalaulah
the powers that be merujuk kepada pandangan doktor dan kelihatannya possible, mengapa tidak dilakukan? Ia memberikan suatu edge yang besar, even politically, locally. Mengapa tidak dilakukan? Kerana dia akan memberikan mileage yang besar, gambaran keberanian dalam keadaan kemelut di mana hari ini orang mengatakan okey, kita kerajaan gagal hashtag bersetuju atau tidak bersetuju. Ini boleh menjadi satu pencetus yang baru menggambarkan keberanian. Tapi kelihatannya apabila ia tidak dibicarakan, mungkin idea itu belum sampai. Dan itulah tugas dialektika, supaya idea itu kita amplify sampai-sampai. Saya tak boleh cakap sebab saya bukan expertnya, doktor lah. Kita cuma boleh bagi provokasi dan lorongannya saja supaya idea-idea itu datang daripada orang yang ahlinya, termasuk Dr. Nur Nirwandi. Esok pukul berapa tu? Ada pembentangan tu, boleh kami follow kah? Ada delay sikit. Boleh, nanti saya akan share. Kita di bawah program dalaman, kita ada satu ruang atau bual bicara tentang mengupas tentang sejarah konflik Israel dan Palestin. Palestin dan Israel. Dia selalu nak memenangkan Palestin. Terima kasih banyak doktor. Saya janji doktor 20 minit je. Ni dah 40 minit dah ni. Boleh dengar? Okey, boleh dengar. Cuma delay sikit dah. Delay sikit. Saya paksa diam lama tu. Ini bukan cyber attack Ini cyber attack lah. Israel tak suka kita sembang benda ni. Membagi idea-idea baru. Doktor, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya. Nanti kita, janji saya nak bawa lagi untuk kita dengan panel-panel lain supaya kita canai lagi, mengukuhkan lagi idea tu. Mungkin ini satu inception untuk kita kembangkan dan amplify. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam muhibah.